pembelajaran kita umur dan tajid. Tuan-tuan, tolong komen di bahagian chatting di Zoom ni tuan-tuan, tolong komen alhamdulillah tuan-tuan. Tolong komen alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan? Allah masih pilih kita hidup, Allah masih pilih kita sihat, Allah masih pilih kita hidup dalam iman tuan-tuan. Alhamdulillah. Mungkin ada di antara rakan-rakan kita, saudara mara kita yang semalam hidup, hari ini tak hidup tuan-tuan. Alhamdulillah Allah masih pilih kita hidup tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Yang pertama tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan tolong komen, adakah lokasi tumpuan hujan? Tolong komen. Kalau ya, komen ya. Kalau tidak, komen tidak tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, kami di Senawang. Saya sebenarnya tuan-tuan nampak muka saya ni kering, baju kering tuan-tuan. Tadi saya baru mandi hujan tuan-tuan. Mandi hujan. Tadi di taman saya buat gotong royong. Pasal minggu depan kami ada mesyuarat persatuan penduduk. So gotong royong sikit lah. So tiba-tiba hujan berpanjangan. Kalau tak buat gotong royong minggu depan. Tak settle lah. Tapi teruskan juga. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Selepas Zuhur lebih kurang pukul 1:30 tu dia dah berhenti. Alhamdulillah. Panas sangat Ustaz Fauzan Hanafi. Okey, Puan Fauzan di mana tu? Hujan di JB. Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan, tadi hujan sekarang berhenti dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga Allah turunkan hujan bermanfaat untuk kita. Moga Allah angkat segala ujian dan dugaan kepada kita. Takut tuan-tuan. Kita tak terlayan ujian Allah SWT. Moga Allah ringankan ujian insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Bukan antara masa ampang. Cuaca menjong. Assalamualaikum Ustaz. Dah selamat syurga sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Saya nak panggil apa pun iPhone ni. Kan? Pasal ramai pakai iPhone tu. iPhone. Okay, alhamdulillah. Okey, jom teman. Sepatutnya teman minggu lepas kita berjumpa, tapi ada dua keadaan yang lebih kurang sama. Iaitu yang pertama, Alien Space, tim Alien pun ada buat sukarelawan untuk bantu banjir, dan saya pun sedang membantu kakak saya di Dengkil pun banjir. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni dah reda sedikit lah. Cuma rumah kosong, kakak saya kosong lagi lah kan. Dah clear kosong. Tunggu kalau dah tak ada apa-apa nanti baru dah beli barang insyaAllah. Kita doakan moga keluarga kita, rakan-rakan kita dan muslim-muslimat yang diuji ni tuan-tuan, masyarakat kita yang diuji, moga Allah ringankan insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, jom teman. Kita teruskan pembelajaran kita. Jom. Sebelum tu teman, sebelum kita mulakan. Ni teman. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak tanya. Tuan-tuan, pihak Alien belum beritahu lagi kan tuan-tuan? Belum beritahu lagi kan yang kita tuan-tuan sajalah nak tanya setakat yang ada lah tuan-tuan. Kalaulah Umudah Tajwid ni buat face to face, bersemuka, ramai ke berminat? Tuan-tuan komen kalau berminat, tulis berminat. Tuan-tuan berminat. Atau tuan-tuan memang suka jumpa saya online je, tak nak jumpa face to face, tuan tak nak Ustaz, nak online je, tuan-tuan komen. Tuan komen. Tapi kalau yang face to face, kalau berminat, komen berminat tuan-tuan. Lokasi, nanti pihak Alien akan maklumkan lah. Online Puan Siti Rahmah. Puan Siti Rahmah di mana tu Puan Siti Rahmah? Teluk Panjang Garang. Okey, Teluk Panjang Garang. Okey. Yang lain macam mana? Buat masa ni prefer online. Okey, Puan Sabrina. Okey, yang lain macam mana? Komen sikit. Okey, buat masa ni prefer online. Okey, insya-Allah tak masalah tuan-tuan. Jom kita teruskan. Okey, teman-teman. Hari ini teman, ikutkan kita akan belajar mat 45 harkat dan saya combine tu dengan mat 6 harkat. Hari ini adalah kalau ikutkan siri pembelajaran kita, ini adalah siri pembelajaran yang terakhir untuk Umudah Tajwid tahun 2021. Patutnya minggu lepas masih 2021. Tapi alhamdulillah teman, dianjakkan minggu ni dah masuk tahun baru dah. Okey, sekarang teman, bermula mat 456 harkat ni tuan, inilah mat yang paling panjang dalam Al-Quran. Tuan jom. Tuan saja nak tuan tolong komen. Tuan panggil ni apa? Tuan tolong komen. Tuan panggil ni apa? Tolong komen sikit teman. Tuan panggil ni apa? Assalamualaikum Ustaz. Telinga juga nak face to face. Puan Siti Nur. Okay. Puan Siti Nur ada mana? Kelantan sini kan? Ombak. Lain tuan, cantik-cantik. Ombak lagi. Ombak lain. Tanda ombak. Okey, tanda mat. Okey, lain. Okey, cantik. Okey, tuan jom. Sebelum PKP tuan, sebelum COVID melanda ni tuan, saya dan tim Umudah Tajwid bila kami buat seminar face to face, kami round 1 Semenanjung tuan. Ada lebih kurang 7 ataupun 8 istilah yang masyarakat Melayu gunakan ni. Okay, ada orang panggil tanda mat, tanda harkat, ombak. Tuan pernah dengar tak misai? Misai pun ada. Topi koboi, topi koboi saya first time dengar ni, topi koboi. Ada orang panggil pedang, ada orang panggil cacing, ada orang panggil ulat tuan. So senang cerita tuan, apa pun istilah tuan panggil, inilah yang kita nak belajar petang ni. Boleh? So inilah kita nak belajar petang ni. Tuan jumpa je ni dah mula panjang. Bukan 2 harkat, bukan 2, 4, 6, dia dah mula panjang. 4, 5 ataupun 6. So nanti kita asingkan. Dia 4, 5, satu simbol lain.
6 harkat simbol lain. Okey, insya-Allah. Okey, tanda harkat. Okey. Untuk petang ni tuan-tuan, saya akan prefer lebih banyak cakap pada misai. Pasal apa tuan-tuan? Saya daripada kecil ustaz saya ajar ini misai. So sampai ke besar ni tuan-tuan saya pun akan sebut misai tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan, 4 5 harkat dan 6 harkat dia mesti ada ni. Okey. Cuma 6 harkat ni je simbolnya tuan-tuan. Jumpa je misai dalam Al-Quran tanpa ada partner apa-apa 6 harkat. Settle tuan-tuan. Tapi kalau ada misai berpartner, contoh partnernya apa? Partnernya sama ada misai selepasnya hamzah ataupun misai bawahnya alif kecil ataupun misai bawahnya waw kecil ataupun misai bawahnya ya kecil. Yang ni tuan-tuan, yang ni kena baca 4 ataupun 5 harkat. Ni tak berapa panjang. 4 atau 5 harkat. Okey, tuan-tuan tolong komen, adakah tulisan saya di whiteboard ni clear tuan-tuan? Tolong komen sikit tuan-tuan. Tulisan di whiteboard saya ni clear tak tuan-tuan? Takut nanti saya shock sendiri tuan-tuan. Clear. Okey, alhamdulillah. Boleh ya? Okey, alhamdulillah clear. Okey. Okey, tuan-tuan. Okey. So, tuan-tuan yang ni ada partner. Kalau 4 5 harkat ada 4 simbol, 1 2 3 dan 4. Mat 6 harkat satu je simbol. Ni saja. Mudah. Dan tuan-tuan, walaupun mat 6 harkat mudah, tuan-tuan nak kenal pasti dia, tapi tuan-tuan dalam Quran yang banyak 4 5 harkat. 6 harkat ni tak banyak sangatlah. Nak jumpa tu tak banyak. Yang ini memang berlambak. Nanti kalau kita cari je, insya-Allah banyaklah tuan-tuan. Okey. Tapi tuan-tuan, walaupun mudah nak jumpa, tapi mat 6 harkat ni lah kadang-kadang ramai orang baca salah. Nanti saya akan ceritakan kenapa boleh salah. Yang ni insya-Allah mudah sikitlah nak bunyikan dia. Okey? Dan tuan-tuan, okey, berapa ramai yang dah ready nak belajar? Komen ready tuan-tuan. Komen ready. Berapa ramai yang dah ready nak belajar? Komen ready. InsyaAllah kita akan masuk satu persatu. Okey, ready. Okey, terima kasih. Okey. Okey, ini teman-teman. So teman boleh tengok skrin slide yang saya kongsikan. Ini mat 4 atau 5 harkat. Tuan-tuan, mat 4 atau 5 harkat, tuan-tuan tolong komen di bahagian komen, dia ada syarat tambahan. Walaupun simbolnya adalah misai berpartner sama ada dengan hamzah ataupun alif kecil di bawahnya, waw kecil di bawahnya ataupun ya kecil di bawahnya. Dia ada satu syarat. Tuan-tuan tengok. Dalam kurungan warna kuning bawah tu. Iaitu ketika apa tuan-tuan? Ketika bacaan bersambung. Ketika apa tuan-tuan? Ketika bacaan bersambung ni tuan-tuan. Kalau bacaan dia berhenti, itu jadi lain. Tapi biasanya kita insya-Allah akan bersambung lah tuan-tuan. Okay? So ketika bacaan bersambung baru jadi mat 4 ataupun 5 harkat. Okey, jom. Tuan-tuan, so semua ada partner. Partner dia misai tuan-tuan. Asas kepada mat 4, 5 dan 6 harkat dia misai. Tapi bila ada partner 4, 5 harkat. Pendek sikitlah. Kalau tak ada partner tuan-tuan, contohlah tuan-tuan Yasin. Saya bagi contoh terus tuan-tuan. Ni. Apa yang dimaksudkan tak ada partner? Tuan-tuan tengok ya. Okey, sekarang ni tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok. Wassama. Tuan-tuan, nampak tak wassama? Firasyaw wassama bina'aw wa anzal. Tuan-tuan nampak tak ada misai hamzah? Wallazi ada misai hamzah juga ayat bawah tu. Kalau nampak tuan-tuan tolong komen nampak kalau nampak. Dia ada partner misai hamzah. Kita tengok slide yang kedua. Saya bagi contoh, saya laju kejap. Nanti baru kita tengok. Bagi tuan-tuan nampak dulu. Wa qulna ya Adam. Wa qulna ya Adam. Ya tersebut ada misai, bawahnya alif kecil. Kulu min samarihi. Ada misai, bawahnya ya kecil. Fa in kana lahu ikhwah lahu. Ada misai, waw kecil. So tuan-tuan, ini semua 4 5 harkat. Tiba-tiba tuan-tuan, makna markat dia misai je. Tanpa ada partner tadi. Tuan-tuan tengok Yasin. Tak ada hamzah. Tak ada alif kecil. Waw kecil, ya kecil tak ada. La tudarra. Misai je. Tak ada hamzah. Waw kecil, ya kecil tak ada. Alif lam ra pun sama. Boleh? Okey. So, alhamdulillah. Terima kasih Mak Azhar. Komen nampak. Okey. Tuan-tuan yang lain macam mana? Nampak tak beza dia? So, bagi nampak dulu tuan-tuan. Bagi nampak dulu supaya nanti tuan-tuan dapat bezakan mat 4, 5 harkat dengan 6 harkat. Boleh? Kalau tuan-tuan yang lain komen nampak. Kalau yang nampak beza dia, nampak ya? Okey, penuman dia pun nampak. Alhamdulillah. Okey, jom. Tuan-tuan, kita tengok. Ramai antara tuan-tuan yang sedang menonton dalam kereta. Okey, moga dipermudahkan tuan-tuan Fakhriah bercuti jalan-jalan tu. Ramai tadi dalam kereta. Okey, jom. Kita tengok tuan-tuan, contoh yang pertama. Okey, saya open. Siapa antara tuan-tuan yang nak baca? Firasyaw, siapa nak baca? Sila boleh buka mic, siapa nak baca?
Ada tak nak baca? Tak ada? Kalau saya jemput, saya sebut nama tuan-puan ya. Saya jemput Puan Nurul Huda Saud boleh? Boleh baca? Pasal apa saya sebut nama puan? Pasal puan yang buka kamera. Okey, Puan Nurul Huda boleh buka mic ya? Boleh buka mic lah. Okey, cantik dah buka dah. Okey, silakan Puan Fira Syau, silakan. Berhenti pada bina tu ya. Bina okey. Fira Syau. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firasyaw was-samaa'a binaa'a. Cantik. Okey, Puan Huda. Firasyaw was-samaa'a binaa'a. Sama, ma tu apa harakat tu Puan Huda? 4. 4 atau 5 harakat, betul? Okey, kenapa? Apa simbol yang menyebabkan dia baca 4 atau 5 harakat? Ada misai dengan hamzah dengan tanda misai tu. Misai, betul. Misai selepas yang hamzah. Cantik. Okey, tu ma. Bina. Na tu berapa harakat pula Puan Huda? 4 atau 5 juga. Cantik. Apa simbolnya Puan? Sama juga hamzah dengan misai tu. Cantik, betul. Okey, jom. Teruskan Puan Huda, habiskan ayat wa anzala sampai hujung. Teruskan. Sambung terus wa anzala. Wa anzala. Teruskan. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Cantik. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Cantik. Soalan yang sama juga Puan Huda. Sama. Kenapa 4-5 harakat kat situ? Hamzah dengan tanda misai tu. Cantik. Dan lepas tu ma tu apa harakat? Ma tu 4 atau 5 harakat. Sama juga hamzah dengan tanda misai tu. Cantik. Terima kasih Puan Huda. Alhamdulillah. Okay, nampak teman-teman? Dengan syarat teman, dengan syarat dia mesti bersambung. Kalau berhenti lain kira. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong teka ya. Firasyaw was-sama'. Tuan-tuan, kalaulah berhenti kat situ, tuan-tuan tolong komen berapa harkatnya tuan-tuan. Kalau berhenti pada firasyaw was-sama'. Tuan-tuan tolong komen. Saya tunggu tuan-tuan komen ya. Ikutkan 4 atau 5. Tapi sebenarnya berapa harakat? Okey, 2. Okey, jawapannya tuan-tuan belum ada yang betul lagi, Cepat. Belum ada yang betul lagi. Jawapannya tuan-tuan, tak boleh baca 2, kena baca 4 atau 5 atau 6. Dia boleh 4, 5, 6. Okey, cantik. Yang betul 45 Puan Asma. 45 memang 45 lah, misal Hamzah. Yang Puan iPhone pun betul boleh sampai 6. Boleh sampai 6 lah. Kalau berhenti. Kenapa tuan-tuan? Kerana alif semua beratas lepas daripada satu huruf bacaan waqaf boleh jadi 2 sehingga 6 harakat. Boleh? Dia kalau tuan-tuan pernah nama hukum tajwid lah. Mat arid disukun lah lebih kurang begitu. Okey. So tuan-tuan kalau berhenti kat situ tau. Tapi kalau biasa kalau tuan-tuan sambung 45 pun boleh, nak berhenti 45 pun boleh, tapi maksudnya boleh sampai 6. Okey, cantik, settle. Okey, tuan-tuan, itu yang pertama. Jom tuan, kita tengok contoh ayat kedua. Huwallazi. Okey, siapa antara tuan-tuan nak baca? Boleh buka mic. Terima kasih Puan Huda untuk ayat yang pertama, ayat kedua huwallazi. Siapa nak baca silakan. Saya jemput Puan Ubaidah, boleh? Puan Ubaidah. Silakan Puan Ubaidah, boleh buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Okey, cantik Puan Ubaidah. Puan Ubaidah, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Zi tu apa harakat? 6 patutnya. Oh, tak. Belum sampai 6 lagi. Kita baru ajar 4, 5 harakat. Berapa harakat Z tu, tuan-tuan? Oh, ya ke? tak ada tambah. Ada apa? Dia tak ada kawan misai pun. Selepas tu kan ada Hamzah? Lepas misai tu? Oh, dia bukan kawan dengan Alif Tak, Alif tu Hamzah tu. Atas Alif tu ada Hamzah. Oh, tu pun dia kira partner lah. Yes, betul. Tu pun dikira partner dia. Okay. Dia kira 4 atau 5 harakat. Dia kalau yang tak ada partner langsung, memang lepas tu tak ada Hamzah langsung.
Oh. Nanti lepas ni 6 akad kita akan tengok. Okey, cantik. So tuan-puan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Zi tersebut kena baca 4 atau 5 akad. Kenapa tuan-puan? Kerana huwallazi tu misal selepas hamzah. Sama macam atas, cuma bezanya dia ada alif lah, tapi tetap juga hamzah. Okey. Saja nak tanya tuan-puan. Kalau sambung, pasal syarat untuk 4-5 akad kena sambung. Tiba-tiba Puan Ubaidah nafas tak sampai pula. Puan Ubaidah boleh tak baca huwallazi berhenti kat situ? Silakan. Wallazi. Kalau berhenti jadi berapa akad Puan Ubaidah? Alah. 6 Agak-agak. Tak apa, agak-agak tu. Puan Ubaidah kata 6. Okey, tuan-puan yang lain tolong komen. Kalau huwallazi berhenti berapa harakat tuan-puan? Puan Syazira kata 2. Okey, yang lain. Kita tengok belum lagi jawapan lagi tu. Saya belum bagi jawapan lagi. Tuan-puan boleh teka-teka dulu. Kita ada 29. Puan Azhar kata 4, 5, 6. Okey, cantik. Okey. Lagi. Puan Sabrina kata 2. Okey. 4, 5, 6 juga. Okey. Lagi. Puan Asma kata 4, 5, 6. Okey, jom tuan-puan. Ni jawapannya tepat tuan-puan. Kalau berhenti pada huwallazi 2 je. Huwallazi 2 je. Tuan-puan, yang betul tuan-puan komen alhamdulillah. Yang betul komen alhamdulillah. Kenapa 2? Jom tuan-puan. Saya tunjukkan tuan-puan. Saya stop share, tuan-puan tengok pada whiteboard. Kenapa boleh jadi 2? Ada yang tu yang confuse tu. Jom tuan-puan. Okey, jom kita tengok bagaimana nak fahamkan konsep ni. Okey, jom. Okey, teman-teman. Ni saya tuliskan mat 45 harakat. Ini teman-teman, ni baru mat 45 harakat, baru simbol yang pertama. Iaitu apa dia teman-teman? Mat 45 harakat baru simbol yang pertama, iaitu misai hamzah. Misai partner dengan hamzah. Okey, teman-teman tengok ayat ni. Ayat dia adalah ayatnya tadi yang awal tadi. Sekejap saya tengok buku. Saya tak boleh share, nanti tuan-tuan tak nampak whiteboard. Saya tulis buku Afirasha was-sama. Okey, contoh yang pertama adalah was-sama. Was-sama abina. Okey, ini contoh pertama kan teman? Okey. Contoh yang kedua teman adalah huwallazi akhrajal ladzi. Okey, ni teman akhraj. Okey. So ni teman. Teman, ini adalah simbol dia. Misai dengan hamzah. Okey, sekarang teman, misai tak berfungsi, tak jumpa hamzah. Betul mana dia? Okey, teman tengok Kalau kat sini tuan-tuan, was-samaa binaa. Yang ni tuan-tuan. Bila bersambung 45 harakat lah, kerana syarat untuk 45 harakat mesti bacaan sambung. Wasal. Kan teman? Okey, lepas tu tuan-tuan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Ni pun misal hamzah. Sudah dalam 45 harakat dengan syarat bacaan bersambung. Tiba-tiba tuan-tuan, bila tuan-tuan berhenti kat sini, ayat dia apa? Firasyan was-sama. Tuan-tuan, yang ini berapa akad tadi? Menjadi 4, 5 ataupun 6 kerana misai selepas hamzah bila waqaf. 4, 5 boleh sampai 6. Boleh panjang. Tapi tuan-tuan, bila berhenti kat sini, huwallazi. Kenapa tak boleh jadi 4, 5 ataupun 6? Dia hanya 2 saja. Kerana misai dan hamzah tak berfungsi. Dia dah tak bertemu. Dia menjadi ya. Sebenarnya baris bawah menjadi 2 harakat je tuan-tuan. Boleh ya? So itu tuan-tuan. Itu tuan-tuan take note sikit. Tambah sikit. Bak kata Puan Nur Nadiah. Misai tak berfungsi, tak jumpa hamzah. Betul tuan-tuan. Sebab tu misai dan dia kena partner sekali jumpa. Walaupun dah ada partner, tapi kalau tak jumpa dia tak jadi 6. Pasal syarat 6 harakat dia memang tak akan ada hamzah. Itu je tuan-tuan. Boleh? Tuan-tuan tolong komen sikit. Dapat beza tak tuan-tuan? Dapat beza tak? Kalau dapat komen dapat. Kalau ada soalan bela-bela lagi tuan-tuan boleh tanya. Nanti saya bagi contoh lain tuan-tuan. Okey. Tolong komen dulu tuan-tuan. Saya nak tengok. Okey tak? Saya risau nanti ini baru contoh pertama. Simbol pertama, nanti saya bagi contoh yang lain. Lagi tuan-tuan lagi bela pula. Puan Asma, okey. Okey, cantik. Good. Okey. Terima kasih Puan Asma. Yang lain macam mana? Mohon komen.
Baru tahu Ustaz apa makna. Alhamdulillah. Tak apa. Masalah. Okey. Dapat ya? Jom teman, macam mana kita nak buktikan betul ke 45 harakat dengan 2 harakat ni ada syarat bersama atau tak bersama? Jom kita tengok contoh. Sekejap, saya bagi tengok contoh sekejap. Misai Hamzah. Kalau jumpa teman. Ustaz nak tanya boleh? Sila. Siapa tu Puan? Azhar. Oh, Puan Azhar. Silakan Puan Azhar. Yang atas sekali, ayat atas tu yang hujung sekali tu kan ada jumpa Hamzah. Yang itu kalau kita matikan bunyi Hamzah kan Ustaz? Betul, cantik. Tu soalan Puan Azhar cantik. Okey, terima kasih Puan Azhar. Okey, jom tuan. Tuan tengok kat sini ya. Ayat dia firasyan was samaa binaa. Okey, tuan, dia ada beza. Tuan ingat tak kita pernah belajar mat 2 harakat? Kalau ingat, komen ingat tuan. Kalau ingat, komen ingat masa bulan berapa? 11 bulan 11 lah kot. Bulan 12. Ni kelas bulan 12. Ingat apa Puan Nadiah ingat? Okey. Tuan, bila jumpa Hamzah, baris 2 atas jadi 2 harakat sini. Tapi ni tetap 45 pasal bacaan bersambung kan. Tapi yang ni tuan, memang bacaan bersambung tapi dia berhenti pada Hamzah ni, dia bertemu sekali tapi 45 boleh sampai 6. Tapi A tak boleh fungsi. Pasal apa? A tersebut Hamzah tu hanya 1 baris. Kalau 2 baris baru jadi boleh ya? Okey. Puan Ubaidah okey tak tu? Tengok muka meneran tu. Kau khusyuk tengok tu. Tuan yang lain tak buka kamera saya tak tahulah. Kalau tuan buka kamera barulah nampak muka tuan. Okey. Okey, siapa lagi? Okey. Puan Nazar macam mana? Okey tak dengan keterangan saya? Okey Ustaz. Tapi ada yang minta Ustaz ulang. Okey. Puan Sabrina ulang. Okey, jom. Saya ulang. Sekejap saya tunjuk balik. Saya tunjuk slide balik. Saya tunjuk slide mat 2 harakat sekejap. Teman-teman, nanti Puan Azhar ingatkan saya boleh untuk Puan Azhar sharekan link kepada Iliyin Space punya followers untuk saya bagi link video ulang kaji InsyaAllah. Okey, jom teman, saya tunjukkan kejap. Ini mat yang pernah kita belajar sebelum ni teman. Ni teman, ni mat 2 harakat. Ayatnya sama pula teman. Okey, ayatnya sama pula sekejap. Okey, tuan-tuan kalau tuan-tuan ingat lagi, ini mungkin bulan 11 ke bulan 10, mungkinlah saya pun tak ingat. Okey, jom. Tuan-tuan tengok ya pada slide. Alam naj'alil arda mihada. Tuan-tuan, itu yang pertama. Grup yang ketiga tuan-tuan, iaitu bila jumpa je alif sebelum baris 2 atas dan waqaf, jadilah 2 harakat. Mihada, 2 harakat. Dia tak boleh jadi mihadau, tak boleh. Kalau nak baca mihadau memang kena sambung. Kalau berhenti mihada, 2 harakat. Okey. Benda yang sama juga berlaku pada hamzah baris 2 atas dan waqaf. Tuan-tuan tengok ayat kedua tengah-tengah tu. Firasyan was samaa binaa. Jadi 2 harakat kat situ. Kalau berhenti lah teman. Kalau sambung awwa'an binaa wa anzal. Kalau sambung. Okey, jom. Tuan-tuan tolong komen di bahagian komen. Konsep asas yang perlu kita faham, tuan-tuan komen di bahagian komen ni tuan-tuan. Konsep asas yang perlu kita faham tuan-tuan, bacaan Quran berbeza bila waqaf dan bila wasal. Saya ulang, bacaan Quran berbeza bunyi bila bersambung dan berhenti. Saya ulang tuan-tuan, tuan-tuan tolong komen ayat ni ya. Bacaan Quran akan berbeza bunyi bila bersambung atau berhenti. Tuan-tuan, dia beza. Jadi tuan-tuan, okey, tuan-tuan komen dulu. Saya nak tengok tuan-tuan komen, bagi faham konsep tu dulu. Bacaan Al-Quran akan berbeza bunyi bila bacaan bersambung ataupun berhenti. Dia ada beza. Dia tak boleh sama. Saya tunggu tuan-tuan komen dulu. Bagi tuan-tuan dapat konsep ni, nanti tuan-tuan akan nampak. Jadi, setiap mat tu ada syarat. Dan bila dia tepati syarat tu, baru jadi mat 2 harakat. Bila dah tak ikut syarat tu, jadi lain. Okey, jom, berbeza. Okey, contoh. Bacaan Quran berbeza bila wasal dan waqaf. Cantik Puan Samina. Okey, jom tuan-tuan ya, tengok ya. Alam naj'alil arda mihada. Dia menjadi mat 2 harakat bila alif sebelumnya baris 2 atas. Tuan-tuan perasan tak dengan syarat bacaan waqaf? Tuan-tuan tolong komen.
Kalaulah ayat yang baris yang pertama tu mihada tu kalau bersambung, dia menjadi apa teman? Tolong komen teman. Alam naj'alil arda mihada. Itu berhenti. Kalau sambung jadi apa? Jadi apa teman? Teman komen. Okay, saya tunggu teman komen dulu. Ada tak teman? Hidung Mak Luna. Dengung kan? Betul. Puan Asma betul. Hidung Mak Luna. Dengung. Kalau semua jadi dengung pun malu. Okey, betul Puan Siti. Masya Allah. Itu memang betul-betul dah kuasa ilmu dah tajwid itu. Okey, betul teman. Kalau sambung jadi dengung. Itu je. Kenapa dengung? Teman tolong komen. Kalau sambung kenapa dengung? Allah, excited sangat. Sampai maka punya tu teman. Okey. Okey teman, kalau sambung kenapa dengung? Tolong komen. Ini ulang kaji tajuk awal-awal dah belajar dulu teman. Kalau sambung kenapa dengung? Tanwin tak selari. Tanwin tak selari teman. Yes, baris tak selari. Betul teman. Kalau teman belajar hukum tajwid, tanwin bertemu waw. Yes, itu idgham ma'al-gunnah. Tapi dalam umumnya tajwid tak kisahlah apa nama hukum tajwid, tapi tanwin tak selari dengung. Boleh nampak teman? Okey, cantik betul. Itu kalau sambung. Jadi kalau berhenti baru 2 harakat. Sama juga teman pada baris yang kedua. Firasyaw. Jom teman saya baca. Kalau berhenti. Firasyaw was-samaa'a binaa'a. Kalau berhenti jadi 2 harakat. Tuan-tuan, kalaulah saya sambung bina'a tu saya sambung. Tuan-tuan tolong komen. Jadi apa tuan-tuan? Tolong komen. Tolong komen teman. Okay, dengung Puan Huda Saud paling first, paling awal dengung, paling awal komen. Dengung betul teman. Kenapa dengung? Pun sama tanwin atasnya tak selari macam mihada atas tu. Boleh? Jadi tuan-tuan sebab tu tuan-tuan dia berbeza. Kalau wasama tu kalau berhenti wasama, hamzah tu tak ada bunyi. Kalau sama wasama abina, tu pendek. Dia tak ada au, dia tak ada bina, tak ada. Au, bina au tu baru sambung. Okey. Dapat teman? Alhamdulillah. Okey teman, boleh tak setakat ni boleh follow tak teman? Boleh follow tak? Nanti tuan-tuan tak apa. Tuan-tuan sama-sama kita doa tuan-tuan, moga Allah memilih kita orang yang cepat faham tuan-tuan. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, taklah kita belajar hari ini terus faham tuan-tuan. Dapat 30%, 40% pun okey. Tuan-tuan ulang kaji balik video-video Zoom ni tuan-tuan. Admin kongsi tuan-tuan ulang kaji balik ataupun nanti saya sharekan link video-video yang kami memang dah sedia ada, tuan-tuan boleh tonton. Dan tuan-tuan bila tuan-tuan tonton ulang-ulang ataupun tuan-tuan nak WhatsApp kami pun boleh tanya, insya-Allah nanti kami bantu tuan-tuan insya-Allah. Boleh? Alhamdulillah faham Ustaz. Dapat ya? Okey, jom. Saya patah balik. Okey, mana tadi? Okey. Ya, tuan-tuan nak dapat beza? Wasama pasal hamzah tu tak berfungsi bila waqaf. Bina'a ada masih berfungsi jadi 2 harakat. Okey. Huwallazi, saya tuan-tuan huwallazi ayat bawah tu. Huwallazi kalau berhenti 2 harakat saja. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Itu huwallazi kalau sambung barulah 4-5 harakat, kalau berhenti 2 harakat. Okey. Saja nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tonton tak video bedah surah yang saya buat? Sama ada di TikTok ataupun di Facebook. Kalau pernah, tuan-tuan komen pernah, tuan-tuan? Pernah tak tonton, tuan-tuan? Saya nak tengok berapa ramai antara tuan-tuan yang pernah tonton. Okey, Puan Nadia pernah. Okey, tuan-tuan yang lain macam mana? Tolong komen. Pernah tak tonton? Pernah. Okey, cantik. Saya sangat galakkan untuk tuan-tuan tonton. Kat YouTube pun ada. Satu, kenapa tuan-tuan? Satu, tuan-tuan dah habis belajar ni simbol-simbol. InsyaAllah ni dah habislah dengan nahangkat. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan tonton bedah surah tu, saya akan baca. Sambil itu saya beritahu, oh ni 2 harakat, oh ni 4-5 harakat, oh ni dengung, ni tak dengung. Tuan-tuan akan nampak repetition. Satu video tu biasa satu muka saya akan bedah. Tuan-tuan akan nampak sangat banyak repetition simbol-simbol yang menyebabkan tuan-tuan akan ingat. Oh ni dengung kerana tanwin tak selari. Oh ni dengung juga tanwin bawah tak selari. Oh dengung juga nun sabdu. Oh ni dengung juga mim sabdu. Ya tuan-tuan, repetition tu sangat membantu tuan-tuan insya-Allah. Yang dah pernah tengok tuan-tuan biasa ikut Puan Muzah. Yang pernah belum tonton bedah surah, nanti Puan Asma boleh share kat Facebook pun ada ataupun kat TikTok live lah. Kat TikTok tak adalah video bedah surah, dekat YouTube pun ada. Nanti saya akan share. Jadi tuan-tuan, mana-mana tuan-tuan pernah tengok bedah surah, adakah bedah surah tu membantu untuk mengingatkan lagi semua tuan-tuan pernah belajar? Tolong komen sikit tuan-tuan. Kita raikan sahabat kita yang belum pernah tengok, mana tahu nanti kalau betul-betul membantu, alhamdulillah. Kalau tak membantu tuan-tuan,
tuan-puan beritahu kawan yang belum pernah tengok, jangan tengok tuan-puan. Okay, jangan tengok. Okay, pasal apa? Kedah tak membantu perempuan Zainabiyah. Dia membantu, sangat-sangat membantu. Alhamdulillah. Nanti tuan-puan boleh tonton ya, supaya nanti repetition tu. So maksudnya, kita hari ni walaupun belajar 4-5 harkat, masa bedah surah tu, saya akan bedah semua simbol yang kita dah belajar. Dengung, tak dengung, panjang, pendek, tebal, nipis, saya akan beritahu. InsyaAllah. Okay, boleh ya? Okay, teman-teman, boleh kita teruskan? Kalau boleh komen boleh teman-teman, untuk simbol 4-5 harkat yang kedua. Kalau boleh komen boleh teman. Ya, simbol yang kedua teman adalah misai tapi dia berpartner. Teman-teman tengok pada skrin ya. Misai tapi dia berpartner dengan alif kecil. Wa qulna ya Adam ya Adam. Teman-teman. So itu adalah 4 ataupun 5 harkat. Dengan syarat bersambung. Kalau berhenti macam mana? Ayat ni tak boleh berhenti kat situ, tak sesuai. Jom. Saya minta tuan-tuan buka Al-Quran boleh? Jom, tuan-tuan buka Al-Quran kejap. Yang ini kita spontan. Tuan-tuan buka surah Al-Basa. Okey, siapa nak baca? Volunteer nak baca? Tuan-tuan buka Al-Quran muka surat 585. 585. Al-Basa ayat yang pertama. Ada siapa-siapa nak baca? Silakan. Sekejap. Okay, saya stop share kejap. Tuan-puan buka Quran ya. Surah Al-Baqarah. Sekejap. Okey. Ada siapa-siapa nak baca teman? Muka surat 585. Al-Baqarah wa tawalla. Ataupun saya sebut nama lah ya. Puan Sabrina ada ke tu? Boleh buka mic? Ada, tak boleh baca Ustaz. Oh, tak boleh baca. Okey, sorry Puan. Okey. Puan Eri Zuraida, boleh buka mic? Boleh baca? Ada tak tu? Tak ada. Okey. Puan Asma Fuad, ada tak tu? Mesti ada tu, pasal tadi baru komen. Ada Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, Puan Asma, boleh baca ni ayat pertama surah Al-Baqarah. Silakan. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Okey, cantik Puan Asma. Okey, Puan Asma, di hujung abasa wa tawalla, perasan tak ada misal alif kecil kan? Ya, ya. Okey, misal alif kecil. Kalaulah kita baca bersambung, syarat untuk 4-5 harkat adalah bacaan bersambung. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Itu adalah jadi 4-5 harkat. Kalau berhenti Puan Asma, jadi berapa harkat? Kalau berhenti di ayat 1 tu jadi 2 kan? Betul. Betul Puan Asma. Kalau tuan-puan baca berhenti, bukan tuan-puan je, saya pun akan baca berhenti. Abasa wa tawalla. Cukup. 2 je tuan-puan. Kalau sambung, baru jadi 4 ataupun 5 harkat. Boleh nampak tuan-puan? So, ada beza tuan-puan. Okey, tuan-puan tolong komen ya, tolong komen. Kalau ni saya baca, tuan-puan tolong komen. Ja'ahul a'ma. Tuan-puan tolong komen. A'ma tu berapa harkat kalau berhenti? Okey, saya akan baca komen teman. A'ma, kalau berhenti berapa harkat? Puan Ubaidah, dia tunjuk jari. 2 cantik. 2 harkat. Betul tuan. A'ma adalah 2 harkat. Jadi tuan-puan, apa beza a'ma dengan abasa wa tawalla? Wa tawalla berhenti 2, a'ma berhenti 2. Apa beza dia tuan-puan? Tapi simbol berbeza. Tapi kenapa dia tak simbol sama je tuan-puan? Apa beza dia? Siapa tahu Okay, jawapan tuan-puan, kalau a'ma tu tuan-puan berhenti 2, sambung pun 2. Ja'ahul a'ma wa ma, a'ma wa ma. 2 juga. Pasal apa? Memang alif kecil, memang kena baca 2 harkat. Okey. Tapi tuan-puan, kalaulah alif kecil atas ada misal, sambung jadi 4-5 harkat, berhenti 2. Nampak tuan-puan? Itu beza dia. Abasa wa tawalla. Cukup. Tiba-tiba tuan-puan nafas panjang pula.
Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Barulah wa tawalla tu baru jadi 45 harakat bila sambung. Nampak tuan-tuan? So sebab tu tuan-tuan dia ada beza simbolnya. Okey. Okey, seterusnya saya tanya. Okey tuan-tuan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yazakka tu tuan-tuan berhenti berapa harakat? Yazakka. Berhenti berapa harakat? Tolong komen tuan-tuan. Saya tunggu tuan-tuan komen. 2. Okey, 2. Itu kalau berhenti. Cantik. Okey. Kalau sambung, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kalau sambung berapa harakat? 45 harakat. Cantik tuan-tuan. Cantik. Tuan-tuan nampak kan? Dah ada beza dia. Sebab tu tuan-tuan, dia simbol dia berbeza kerana mengikut cara kita baca tuan-tuan. Kalau kita baca sambung 45 harakat. Tapi untuk ayat-ayat ni insya-Allah tuan-tuan akan berhenti tuan-tuan. Tuan-tuan saja nak komen tuan-tuan. Tuan-tuan komen ya. Siapa yang antara tuan-tuan baca sambung tuan-tuan? Siapa yang baca abasa wa tawalla anja'ul a'ma baca sambung wa ma yudrika la'allahu yazakka baca sambung. Komen tuan-tuan. Komen saya. Siapa baca sambung? Okey, ada tak? Okey, tak ada. Tuan-tuan pernah tak saya tanya? Soalan ni, tak pastilah saya pernah tanya ke tak, tapi dalam kelas-kelas Hafiz Quran Ustaz. Okey. Tuan-tuan, tolong komen. Siapakah yang baca sambung tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan siapa yang baca sambung? Siapakah saya wakaf nafas pendek Puan Hanim? Betul Puan Hanim, sama macam saya. Tuan-tuan tolong komen. Agak-agak tuan-tuan siapa yang baca sambung? Puan Sitino dah tahulah jawapannya. Betul tuan-tuan. Yang baca sambung adalah orang yang mengada-ngada je tuan-tuan. Dah dibagi nombor tu berhenti je lah. Nafas tak sampai nanti tuan-tuan. Boleh nampak tuan-tuan. Orang yang ada. Puan Siti Nur dia dah banyak kali join ni. Dia dah tahu dah. Lepas ni tuan-tuan, Puan Siti Nur tak jawab. Pasal dia tahu jawapan tu. Okay, jadi tuan-tuan, untuk kita ni, tak payah ngada-ngada lah nak semua sambung. Nafas tak sampai kan tuan-tuan. Pasal apa? Kita pantang jumpa tuan-tuan. Jumpa nombor tu, berhentilah. Tiba-tiba jumpa nombor tuan-tuan nak sambung. Abasa wa tawalla an. Kan dengan ada tu tiba-tiba berhenti kat an. Kenapa? So wa tawalla berhenti, anja tu mulakan lagi elok. Okey, cantik. Okey, dapat ya? Okey, so teman-teman, itu adalah simbol yang kedua. Jom saya teruskan share untuk simbol yang ketiga. Mat 4 atau 5 harakat. Okey, mat 4 5 tuan-tuan tengok pada skrin ya. Mat 4 atau 5 harakat. Yang ketiga adalah misai ya kecil dengan misai waw kecil. Kulu min samarihi idza. Okey, teman, tolong komen. Samarihi bila baca sambung berapa harakat teman? Kulu min samarihi idza. Berapa harakat teman kalau sambung? Okey, 4 atau 5. Okey, cantik, betul. Pasal apa? Memang 4 5 lah teman. Memang kita sedang belajar tajuk 4 5 harakat. Itu kalau sambung. Kalaulah berhenti tuan-tuan, tuan-tuan tolong pilih antara A dan B. Mana satukah yang betul? A. Kulu min samarihi. Berhenti dah tuan-tuan, berhenti. Kulu min samarihi. Itu A. B. Kulu min samari. B. Kulu min samari. B. Tuan-tuan tolong komen. A ke B betul? Puan Fauzia Hanafi kata B. Yang lain tuan-tuan, yang lain. Kita ada lebih kurang berapa ni tuan-tuan? Lebih kurang 30. Okey, ada yang kata B ada. Semua lagi teman, lagi. Perlu 30 komen teman. Selama ni saya baca B kalau berhenti. Okey, Puan Wadah, cantik. Betul tak? Okey, nanti dulu Puan Wadah, saya tunggu dulu jawapan. Ada tak yang jawab A? Takkan saya seorang jawab A teman. Semua B. Alhamdulillah teman. Tahniah teman. Setakat ni tuan betul lah. Kalau berhenti tuan, kulu min samari cukup. Tak boleh samarihi, tak boleh. Kenapa tuan? Misai dan ya kecil tuan hanya berfungsi ketika sambung, waqaf langsung tak berfungsi. Okey, nampak teman? Dan perkara yang sama berlaku pada misai waw kecil. Misai ya kecil dengan misai waw kecil fungsi yang sama, bersambung 4-5 harakat, berhenti terus tak wujud. Jadi macam mana nak bunyi? Fa in kana lahu ikhwa. Kalau sambung 4-5 harakat. Kalau berhenti, fa in kana lah. Begitu saja teman. Fa in kana lah. Begitu saja. Okey, jangan teman. Okey, teman, settle. Ya teman. 2 harakat gak ustaz kalau berhenti. Puan Asma. Apa maksud Puan Asma 2 harakat gak kan ustaz kalau berhenti? Kalau berhenti tak, dia terus tak wujud. Samari.
Fa in kana lah. Dia begitu je. Dia terus tak wujud. Kalau sambung lahu ikhwah baru jadi 4 5 harakat. Samarihi idza baru jadi 4 5 harakat. Kalau berhenti terus tak wujud. Samari kanalah. Begitu saja. Okey. Alhamdulillah teman. So selesai 4 atau 4 5 harakat ni teman. Ya teman, ada nak tanya soalan tak sebelum kita masuk 6 harakat? Okey. Ustaz, Setakat ni boleh follow lagi tak teman? Tolong komen sikit, Ustaz. boleh follow lagi tak? Ya saya, sila. yang apa tu misal yang ada huruf mat bawah tu Aha. mesti selepasnya hamzah. Betul, memang. Memang dia akan ada hamzah juga. Oh. Dia sama je. Cuma kita nak bezakan ya kecil, waw kecil itulah. Okey. Tapi mesti ada hamzah juga. Ada hamzah. Betul. Betul. Puan Sabrina belajar tak hukum tajwid? Pernah belajar tak? Belajarlah ke kelas ustaz dulu. Oh, pernah ajar. Okey. Kalau ni kalau hukum tajwid dia akan jadi nak kena ingat lah. Ada mat silah tawilah dia, mat jaiz munfasil kan. Yang lemah tu. Itulah. So, Kena tanda dulu. Okey. Tapi dalam umuran tajwid kita nak beritahu simbolnya je 4 5 harakat. Kalau tidak nanti nak kena ingat yang tu mat silah tawilah. Yang atas tu pula atas sekali mat jaiz munfasil lah. So kita nak tengok je simbol tu 4 5 harakat. Saya Okey, alhamdulillah pasal dulu ustaz. Betul bagus. Tak apa, yang penting boleh baca dulu. Alhamdulillah. Cantik Puan Sabrina. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Sabrina. Okey, tuan-tuan yang lain ada soalan tak sebelum kita masuk mat 6 harakat? Ada soalan tak? Tak ada ya? Okey, jom kita buat latihan kejap boleh? Saya tak pasti antara tumpuan ada workbook kami ataupun tidak. Tak apa jom teman. Tak ada workbook pun tak apa. Yang ada boleh guna workbook. Yang tak ada jom kita buka Quran lah tuan-tuan. Lagi mudah buka Quran. So semua ada Quran rasa. Yang tuan-tuan, tuan-tuan buka Al-Quran muka surat 327. 327. Okay, saya stop share lah. Saya tak payah share. Okay, 327 faja'alahum juzazan. Kalau dalam workbook atau ada workbook muka 48 ya. Okey, tuan-tuan dapat tak ayat tu? Ayat atasnya faja'alahum juzazan. Dapat tak? Kalau dapat komen dapat tuan-tuan. Dapat ya? Alhamdulillah dapat. Okey, jom tuan-tuan. Silakan tuan-tuan cari dulu 1 minit. Saya bagi peluang tuan-tuan cari dulu 1 minit. Okey, nanti barulah kita bincangkan 4-5 harakat je teman. Lepas ni masuk 6 harakat insya-Allah. 6 harakat sekejap je insya-Allah. Tapi sekejap-sekejap pun tuan-tuan rasanya tuan-tuan mesti ambil masa juga ni. Jangan kita habis punctual 3.30. Biasa terlebih tuan-tuan. Tuan-tuan cari dulu 1 minit Okey dah teman, cukup dulu ya. Tak apa, tak sempat pun tak apa. Jom. Tuan-tuan tolong komen. Kita tengok baris yang pertama. Saya baca, tuan-tuan beritahu ada berapa mat 4 terima harakat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk 4-5 harakat ni tuan-tuan, mudah ni tuan-tuan. Dengan mata kasar kita tengok pun kita boleh nampak. Dan cara mudahnya tuan-tuan tengok je ada misai ke tak ada misai. So ada misai tu 4-5 harakat lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mat 6 harakat nak cari susah sikit. Nanti kita nak tunjuk pada tuan-tuan mat 6 harakat ni jarang ada dalam Quran. 4-5 memang banyak. Okey, jom. Baris yang pertama. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Tuan-tuan tolong komen. Ada berapa tuan-tuan jumpa? 4-5 harakat. Ada tak? Alhamdulillah. Tak ada kan teman? Okay, cantik. Tak ada teman. Kalau tuan-tuan jumpa, tolong pandang. Tak ada teman. Okay, saya teruskan.
Qalu man fa'ala hadza bialihatina innahu laminaz zalimin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa, kalau jumpalah, tuan-tuan beritahu apa simbolnya tuan-tuan. Kalau jumpa terus beritahu simbolnya apa. Puan Asma tulis satu, betul ada satu? Apakah simbolnya tuan-tuan? Misai dan Hamzah. Betul, alhamdulillah tuan-tuan. Cantik. Okey, cantik. Okey, jom. Kita teruskan. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tuan-tuan, kalau jumpa lagi 4 atau 5 harakat, tuan-tuan tolong tulis. Apa simbolnya tuan-tuan? Sesemu pula tuan-tuan. Sejuk pula rasanya. Misai, wow kecil, cantik. Okey, jom kita teruskan. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Tuan-tuan, kalau ada 4-5 harakat pada ayat yang 61 saya baca, apakah simbolnya tuan-tuan? Okey, misal alif kecil, misal alif kecil. Okey, tuan-tuan, betul, cantik. Tuan-tuan, qalu fa'tu bihi ala bihi. Bihi tu berapa harakat tuan-tuan? Okey. Kenapa 2 je tuan-tuan? Saya nampak mulut Puan Ubaidah 2. Saya nampak mulut tu gerak je tu. Okey. Kenapa 2 tuan-tuan? Kenapa bukan 4 5? Kerana tak ada misal. Tak tuan. Saya ada kering tekak pula jap. Kering pula tegak. Okey, cantik teman. Pasal apa teman? Dia tak ada misai. Kalau ada misai 4 5 harakat. Yang kecil je jadi 2. Okey, terus. Bismillah. Okey, terus. Ayat 62. Last ya teman. Ayat 62 kita bincang last. Qalu a'anta fa'alta hadza bialihatina ya Ibrahim. Tuan-tuan, ayat 62 ada berapa 4-5 harakat? Tuan-tuan tolong komen. Ada dua. Cantik. Cantik tuan-tuan. Dah pandai lah. Cantik. Yang pertama tuan-tuan adalah pada qalu a'anta. Qalu lu jadi 4-5 harakat kerana misal selepas yang hamzah. Alif yang ada bulat tu memang tak berfungsi dalam bacaan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa je apa-apa huruf yang ada bulat atas tu, dia macam tanda mati tapi dia bulat bersambung. Selalu tanda mati dia tak bersambung kan? Tanda sukun tak bersambung, dia bersambung terus. Memang huruf tersebut tak berfungsi dalam bacaan. Itu yang pertama, qalu 4-5 harakat. Yang kedua tuan-tuan adalah ya ya tu 4-5 harakat. Misai alif kecil. Alhamdulillah. Okey, saya tahu teman 4 ataupun 5 harakat. Okey, teman kita masuk last untuk hari ni, iaitu mat 6 harakat. Teman tengok pada slide. Okey, ni teman mudah aja. Mat 6 harakat, jumpa je misai 6 harakat. Okey, jom. Saya jemput tuan-tuan, siapa nak baca tuan-tuan? Yasin, kita baca bunyikan Yasin dulu. Walaupun kita tahu 6 harakat, tapi saya nak tuan-tuan baca supaya nak dengar. Tuan-tuan baca Yasin tu macam mana? Silakan tuan-tuan, siapa nak baca? Boleh buka mic. Boleh tak nak baca? Sekejap teman-teman, saya nak cuba Ustaz. Boleh, kejap Siapa nak baca ni? Siapa? Nama saya Asma Fuad. Apa Asma? Okey, saya tak nampak. Okey, silakan Mak Asma baca Yasin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cantik tuan-tuan, betul, cantik. Okey, terima kasih Puan Asma. Okey tuan-tuan, saya bagi 2 pilihan jawapan. Puan Asma baca dah betul lah.
Saya bagi dua pilihan jawapan, jawapan A dan B. Jawab Puan Hanim. Tak buka mic, boleh ke Ustaz? Oh, tak buka mic, tak boleh baca Puan Hanim. Saya tak dengar suara Puan nanti. Dia kena buka mic. Okey. Nasib Puan. Semangat jom teman. Sekarang ni saya bagi dua pilihan jawapan antara A dan B. Tuan-puan pilih manakah yang betul. Puan Asma baca dah betul. Tapi saya bagi juga dua pilihan supaya tuan-puan faham apakah perbezaannya. Antara A dan B ni tuan-puan, kedua-dua baca 6 harakat. Namun bacaan 6 harakat manakah yang betul? A. Yasin. A. Yasin. B. Yasin. B. Yasin. Teman, tolong komen antara A dan B. Manakah yang betul? Kedua-duanya buat 6 harakat. Tetapi mana satukah yang betul? Okey, cantik. A betul teman. Tuan-tuan tolong komen juga. Kenapa B salah? Tuan-tuan tolong komen. Kenapa B salah? Tolong komen teman. Kenapa B salah? Okey, jawapan paling mudah tuan-tuan. B salah kerana tak sedap. Kenapa teman? Kerana tak sedap. Okey. Itu jawapan mudah tuan-tuan. Kalau anak baca, kenapa tak boleh baca Yasin? Tak sedap lah. Beritahu je kat anak tuan-tuan. Kalau anak tanyalah. Walhada nama harakat dah teman. Mama. Ni dah baca nama harakat. Tapi kenapa salah? Tak sedap. Okay. So teman, itu jawapan mudah lah. Jom. Saya nak beritahu teman, jom. Ini ejaan dia. Okay. Ni ejaan. Okay. First teman, bila tuan-puan jumpa huruf-huruf begini dalam Quran, kita ada 3 benda yang perlu tuan-puan alert. Saya ulang. Saya sebut, tuan-puan salinlah. Bukan sekadar Yasin. Alif Lam Mim ke? Alif Lam Ra ke? Apa lagi? Kaf Ha Ya Ain Sad ke? Okey, banyak tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan, dia ada 3 benda yang tuan-tuan kena alert. Saya sebut, tuan-tuan salinlah ya. Okey, panjang sebenarnya. Okey, cantik. Okey, kena tambah Ajinomoto biar sedap. Okey. Okey, teman-teman. Jumpa huruf-huruf begini, dia ada 3 poin yang tuan-puan kena hadamkan, kena fahamkan, dan bila tuan-puan dah faham dan kongsikan 3 poin ni kepada anak, suami, isteri ataupun sesiapa saja, insya-Allah mereka mudah faham. Yang pertama tuan-puan, nombor 1 tuan-puan, bila jumpa huruf begini, sebut nama huruf. Saya ulang, nombor 1, sebut nama huruf. Tuan-puan, kenapa tak baca Yasa? Kenapa tak baca Yasa? Kerana nombor 1 sebut nama huruf. Kalau baca Yasa, ni adalah huruf Ya. Kalau nak baca Yasa, Yasa kena dua-dua baris atas lah. Okey, ni Ya. Huruf Ya, Sin. Ni huruf Sin. Nama huruf tu, sebut nama huruf. Kenapa ni sebut Alif? Kenapa ni sebut Lam? Ni sebut Mim? Kerana nombor 1 sebut nama huruf. Yasin. Baru betul. Yasa salah. Baris atas tak ada. Yang ni pula tuan-tuan tak boleh baca alamat. Tak boleh. Kalau nak baca alamat, tambah K. Alamak. Tuan-tuan terus. Kalau betul nak baca lah. Tapi tak boleh tuan-tuan. Alif, Lam, Mim. Sebut nama huruf. Itu yang pertama. Teman-teman, poin yang pertama. Poin yang kedua, tuan-tuan salin ya. Saya dah tak boleh salin lah, tuan-tuan. Pasal apa? Tiba-tiba dah sesama pula saya ni. Jadi tangan sebelah dah kena pegang hidung. Tangan sebelah nak menunjuk, tuan-tuan. Minta maaf, tuan-tuan ya. Mungkin pasal hujan tadi. Okey. Ni Yasin. Alif, Lam, Mim. Ni Alif, Lam, Ra. Sebut nama huruf. Poin yang kedua, tuan-tuan, adalah biasanya, tuan-tuan, bila jumpa yang huruf-huruf begini, biasanya, tuan-tuan, mesti ada 2 harakat. Mesti ada 6 harakat. Saya ulang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa huruf-huruf begini, biasanya ada yang 2 harakat, ada 6 harakat. Itu je, tuan-tuan. Dan bagaimana kita nak kena 6 harakat? 6 harakat yang ada misai, 2 harakat tak ada misai. Itu je, tuan-tuan. 6 harakat ada misai, 2 harakat tak ada misai. Ya, tuan-tuan tolong komen. Ya. Ya ni berapa harakat, tuan-tuan? Ya. Yasin. Ya ni berapa harakat? Okey, 2. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau buka video, tuan-tuan tunjuk jari pun cepat sikit. Pak Ubaid dah tunjuk jari je. Sini, saya dah faham dah. Okey. Ya, ja 2. Betul, teman. Kenapa 2? Kerana tak ada misai. Sin 6. Settle lah, teman. Okey, sin 6 harakat. Okey, settle. Alif. Alif 2 harakat lah. Ra. Alif Lam Ra. 2 harakat. Dia tak boleh pendek. Alif Lam Ra. Pendek sangat. Lam 6 harakat lah. Ada misai. Alif Lam Ra. 2 harakat lah. Nampak? So, tuan-tuan, saya ulang balik. Yang pertama, tuan-tuan sebut nama huruf. Yang kedua, ada 2 harakat, ada 6 harakat. Yang ketiga, tuan-tuan, kadang-kadang ada dengung. Saya ulang. Kadang-kadang ada dengung. Yang kadang-kadang ada dengung ni, tuan-tuan, saya akan beritahu tuan-tuan selepas ni. Yasin tak ada dengung. Alif Lam Mim ada dengung. So, macam mana nak kenal pasti ada dengung? Nanti lepas ni saya cerita. Okey. So, settle, teman. Okey. Boleh tak saya minta seorang ulang balik 3 poin ni, teman? Okey, jap. Saya jemput
Puan Hanim, ada ke tu Puan Hanim? Tak apa Puan Hanim, tak payah buka video pun tak apa, buka mic je. Ya Ustaz, saya. Okey. Alhamdulillah. Okey, Puan Hanim boleh tak ulang 3 poin ni? Apa poin yang pertama? Sebut nama huruf. Cantik, betul. Poin yang kedua? Ada yang 2 harkat dan ada yang 6 harkat. Cantik. Poin yang ketiga? Allah tak ingat dah. Okey, tak apa. Puan Hanim baca dekat bahagian komen tu. Puan Nur Nadiah dah tulis satu. Cantik tu. Yang pertama sebut nama huruf, yang kedua ada 2 harkat, ada 6 harkat, yang ketiga Betul. Kadang-kadang ada dengung. cantik, kadang-kadang ada dengung. Okey, untuk yang ni tak adalah. Itu sebab tu saya tulis kadang-kadang. Okey, alif lam mim. Okey, cantik teman. So, sebelum masuk yang seterusnya, teman-teman. Tadi soalan saya patah balik ke belakang. Kenapa yang A betul? Yasin. A betul. Kerana ejaan sin begini. Ejaan sin teman-teman. Ni sin ya nun. Si ni yang yang panjangkan 6 harkat. Teman, jangan baca sin. Ni tak boleh lah. Ni salah. Yang ni betul. Nampak teman? Yasin. Itu bunyinya. Kalaulah tuan-puan ada anak, tiba-tiba dia baca Yasin. Dia baca yang macam ni, salah tuan-puan. Kerana apa tuan-puan? Dia macam kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia bukan min. Min. Huruf yang terakhir, dia hanya enkan saja. Apa? Dia hanya bunyikan penutup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Itulah bismillah. Dia tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh kan? So nampak teman? Walaupun 6 harkat, kedua-dua 6 harkat, tapi yang betulnya ni salah. Okey. Itu yang pertama. Okey, jom. Seterusnya teman, jom. Kita tes yang terusnya. Tadi Puan Asmat dah baca Yasin. Okey, siapa antara tuan-puan nak baca perkataan ni pula tuan-puan? Okey, silakan boleh buka mic. Ni perkataan ni. Siapa nak baca? Saya lah Ustaz. Sekejap, Puan siapa tu? Puan Hanim. Puan Hanim. Saya tak nampak mic mana yang terbuka. Okey, Puan Hanim. Silakan Puan Hanim. Okey, baca ni Puan Hanim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Puan Hanim. Tulisan saya buruk pula. Okey. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Silap. Mim. Okey, lagi sekali. Lagi sekali. Saya tak nampak ni Ustaz. Sekejap. Saya ubah Puan. Saya ubah. Mana tu hilang lah. Okeylah. Saya ke bawahkan dia. Saya tukar tulisan. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey, cantik. Okey, poin yang pertama sebut nama huruf. Alif sebut alif, lam sebut lam, mim sebut mim. Cantik. Puan Hanim dah baca betul. Poin yang kedua, ada yang 2 harkat, ada 6 harkat. Okey, Puan Hanim, alif apa harkat? Puan Hanim ada? Puan Hanim tak ada. Okey, tuan-puan, alif kena baca 2 harkat. Lam kena baca 6 harkat. Mim kena baca 6 harkat. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kadang-kadang ada dengung. Tuan-puan, kalaulah kita sekadar baca alif lam mim, nampak macam dia betul, tapi tak cukup kalau tuan-puan tak letak dengung antara lam dan mim. Tuan-puan kena dengung. Macam mana? Alif lam mim. Sebelum nak mim tu tuan-puan, sebelum nak sebut mi tu, tuan-puan kan dulu. Barulah mi kan dia. Pasal apa tuan-tuan? Barulah bacaan tu cantik. Alif lam mim. Teman-teman dengung kat situ ya. Teman-teman, so dalam Quran tuan-tuan ada 12 tempat kena dengung. Nanti saya akan tunjukkan slide, tuan-tuan ambil gambar je tuan-tuan. Ambil gambar dan lepas ni tuan-tuan kalau ambil gambar tak cukup juga. Tuan-tuan ambil gambar lepas tu tuan-tuan tandakan dalam Quran masing-masing mesti kena dengung kat situ. Jadi kalau tak dengung dia tak cukup. Okey, jom tuan-tuan saya pasangkan ayat dia. Bagi tuan-tuan nampak ada mim tu tuan-tuan. Jom saya pasang kejap bagi tuan-tuan nampak. Bismillahirrahmanirrahim.
Teman dengar tak? Tu dengar tak? Kalau dengar komen dengar teman. Sekali saya ulang. Dia kalau sekadar alif lam mim. Dia tak dengar dia tu yang kita nak. Lagi sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Okey, setelah teman. So itu yang kena dengar. Okey, jom. Okey, so itu cara bunyi 6 harakat. Jom, ini adalah bunyi 6 harakat untuk perkataan. Jom teman. Ini saya nak bagi contoh 6 harakat untuk ini 6 harakat untuk huruf-huruf. Ini 6 harakat untuk perkataan. Okey, jom. Teman tengok pada slide. Tengok pada slide atas sekali. Ada tak siapa-siapa nak baca al-ana tu teman? Siapa nak baca? Ataupun tak apa teman, tak payah buka mic. Saya baca, teman pilih mana satu yang betul. A. Atas sekali teman. A. Al-ana. A. Al-ana. B. Al-ana. B. Al-ana. Teman tolong komen A ke B teman. A. Al-ana. B. Al-ana. B. Al-ana. Cantik teman. Betul. A yang betul. Kenapa tuan? A betul. Tuan tengok betul-betul ya. Hamzah tu baris atas, jumpa misai dulu, panjangkan 6 harakat, baru masuk lam. Baru masuk lam. Dia tak boleh masuk lam dulu. Panjang dulu, baru masuk lam. Ni kita dah masuk lam. Nampak ya? Okey, ada teman. Oh, suara tak ada ya? Jangan main. Testing, test. Testing. Bismillah, bismillah. Okey dah teman? Okey tak? Test. Boleh? Okey dah, okey. Sorry teman dah. Okey teman, saya ulang. Bismillah. Testing. Okey, cantik. Okey, jom. Okey, jom. Saya ulang teman, kenapa al-ana betul teman? A tu bunyikan panjang dulu baris atas, hamzah baris atas, jumpa lam, jumpa misai baru jumpa lam. Kalau teman baca al-ana, masuk lam dulu salah. Ya teman, so dia kena panjang kena baru masuk lam. Okey. Itu untuk perkataan yang atas. Perkataan yang bawah tuan, waladhdallin. Saya bagi 3 pilihan jawapan tuan. Ini surah Al-Fatihah yang wajib kita baca. Saya bagi 3 pilihan jawapan antara A, B, C. Mana satukah yang tuan rasa bunyi betul? A. Waladhdallin. Waladhdallin. Itu A. B. Waladhdallin. B. Waladhdallin. Itu B. Ataupun C. Waladhdallin. C. Waladhdallin. Cantik. Okey, Rahman jawab B. Okey, cantik Rahman. Kenapa B betul? Teman-teman ya. Ramai yang tahu dha tu kena 6 harakat. Tetapi terkadang terlepas pandang ada sabdu sebelum misai dan selepas misai. Maksudnya tuan, walau masuk sabdu pada dad dulu, dha panjangkan dulu, masuk lam, lin baru jadi teman. Dia kalau tak masuk dua-dua sabdu salah. Waladhdallin. Tak boleh. Kalau masuk salah satu sabdu je tak masuk dua-dua pun salah. Dia kena masuk dua-dua sebelum dan selepas, panjangkan harakat. Teman-teman? Alhamdulillah teman, settle.
Alif lam ra tu mudah. Jom teman, itu teruskan teman. Okey, tuan-tuan ambil gambar Tuan-tuan ambil gambar pada masukkan satu. Betul. Tuan-tuan ambil gambar pada slide ini teman. Tuan-tuan, ini adalah senarai makna markat yang kena dengar. Okey. Nanti tuan-tuan buka Quran masing-masing, tolong tandakan dalam Quran, okey. Dan kat masalah ni, dan tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, bagaimana senarai ini boleh kami wujudkan? Dia begini. Ada satu student kami yang tuan Umar dah tajuk, dia kata, Ustaz, Alif Lam Mim kena dengung kan? Okey, betul. Alif Lam Mim Sad dengung tak Ustaz? Dengung? Lam ke Mim juga. Okey, dia dengung. Lepas tu tuan-tuan dia tanya lagi, Alif Lam Mim Ra dengung tak? Dengung juga? Lam ke Mim juga. Okey, Ustaz, apa lagi dengung? Akhirnya tuan-tuan terpaksalah buat senarai ini tuan-tuan. So senang cerita tuan-tuan, mat 6 harkat yang huruf-huruf sebut nama huruf ni tuan-tuan ada 12 tempat dalam Quran, dan tuan-tuan tolong ambil gambar dan nanti tolong apa teman, tolong tandakan dalam Quran. Dan tuan-tuan kalau ada anak, ada suami, ada isteri, tuan-tuan minta mereka pun tolong tanda supaya tak terlepas pandang. Okey, yang pertama tuan-tuan, Alif Lam Mim. Alif Lam. Kena dengar kat situ. Mim. Mana-mana Alif Lam Mim dalam Quran, dengar. So bukan sekadar pada muka 2 dan muka 50, nanti banyak lagi Alif Lam Mim selepas ni. So tuan-tuan, Alif Lam Mim. Itu cara bunyinya. Okey. Dah, settle. Macam mana nak bunyi kat Alif Lam Mim Sad pula? Sama juga. Lam ke Mim kena dengung dan Sad kena panjangkan nama harkat dan ada qalqalah dal. Alif Lam Mim Sad. Sad. Dia kena ada qalqalah kat situ. Okey, teman, ada tak yang nak baca Alif Lam Mim Sad? Silakan teman. Kita dah nak habis dah. Habis lepas senarai habis. Okey, teman, siapa nak baca Alif Lam Mim Sad? Saya nak dengar yang siapa nak baca. Silakan. Alif Lam Mim Sad. Okey, cantik. Dia lam ke mim kena dengar. Sad kena dengar. Lam Mim Sad. Okey, cantik. Siapa yang baca ni, Puan? Puan Anita Saya buka speaker ke? buka. Tak. Sorry. Cantik dah tu. Puan Anita yang baca. Tak apa. Okey, cantik. Terima kasih, Puan Anita. Cantik. Okey, alhamdulillah. Okey, jom teman, kita teruskan. Tak apa, Puan. Terus. Lepas ni Puan boleh baca lagi. Jom. Seterusnya tuan-tuan, jom. Dah dapat ya? Itu senarai yang ke ni. Jom teman, teruskan. Senarai yang seterusnya adalah senarai yang teman. Okey, senarai yang ke-4, 5, 6. Okey, Alif Lam Mim Ra sama macam Alif Lam Mim. Okey, jom tuan-tuan. Kaf Ha Ya Ain Sad. Ini adalah surah Maryam. Surah Maryam ni tuan-tuan sangat popular bagi ibu-ibu yang apa teman? Yang sedang mengandung. Tuan-tuan, ni popular. Kaf Ha Ya Ain Sad. So macam mana nak baca tuan-tuan? Kena buat macam 3 step kita belajar. Sebut nama huruf, ada 2 harkat, ada 6 harkat, kadang-kadang ada 5. 6 harkat Kaf Ain Sad, ada misal. 2 harkat Ha dengan Ya. Kadang-kadang ada dengung. Dengung kat mana tuan-tuan? Tuan-tuan, dengung antara Ain ke Sad. Ain ke Sad. Okey. Macam mana bunyi tuan-tuan? Kaf Ha Ya Ain. Tuan-tuan, dah ada dengung. Jom. Saya pasangkan tuan-tuan ya. 305. Bagi tuan-tuan dapat dengar. Lepas ni tuan-tuan, agak-agak bela je tuan-tuan. Dengar, pasang je bacaan imam. Okey, jom tuan-tuan, saya pasang. Bagi tuan-tuan dapat tahu baca imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf Ha Ya Ain Sad. Ya, tuan-tuan, tolong komen. Dengar tak tuan-tuan imam punya dengung untuk Ain ke Sad? Tolong komen tuan-tuan. Puan Ubaidah, dengar tak? Angguk-angguk kalau dengar. Tak dengar? Puan Ubaidah tak dengar dulu. Sekejap saya tengok komen. Dengar tak dia punya dengung? Okey, kurang jelas. Oh, putus. Ulang. Okey, sekejap saya ulang. Kurang jelas ya? Okey, kejap. Saya cakap ni jelas tak tuan-tuan? Saya takut mic saya dah problem dah. Ya, teman. Okey tak? Saya cakap jelas tak? Imam baca tak jelas ya? Kalau saya cakap jelas tak? Kurang jelas, saya pasang lagi sekali.
Oh, sini je lah. Okay, jom tuan-tuan lagi sekali. Ready tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Kafna ya ain sad. Okay, teman. Kali ni jelas tak? Oh, Ustaz baca jelas. Imam baca putus-putus. Allah. Sorry, teman. Mungkinlah mic saya bila saya cakap okey, mungkin bila dia dengar bacaan daripada handset ni dia tak clear. Tak jelas lah. Okey, tak apa, teman. Jom saya pasangkan. Yang penting, teman, tolong dengar antara ain ke sad. Sorry, Ustaz. Okey, iman je tak jelas. Okey, mohon maaf, teman. Okey, tak apa, teman. Jom saya baca. Biar saya jadi imam lah, teman. Okey, aja, teman. Kaf, ha, ya, ain, sad, ain, kena dengar kat situ, teman. Sad, boleh ya? Ain ke sad. Okey, teman. Tosin mim. Tosin mim ni, teman, mana dengar ni, teman? Tolong dengar antara sin ke mim. Tosin mim. Teman, saya baca dah, teman. Saya nak pasang imam, takut tak jelas lagi, saya dah baca. Tosin mim. Dapat buat tu cantik. Okey. So sekarang, teman, tosin mim pun nanti ada lagi baca yang sama juga. Alif lam mim ra, macam baca alif lam mim juga. Okey, jom. Teruskan, teman. Senarai yang seterusnya. Okay, tosin mim juga. Sama, 385. Alif lam mim sama je, teman. So, teman ambil gambar. So, nanti tanda dalam Quran, teman. Kalau tak tanda nanti, baca sama juga tak ada dengar. So, dia kena dengar. Sin ke mim dengar. Alif lam mim ke mim dengar. Okay, jom. Teruskan. Senarai yang terakhir. Alif lam mim. Okay, tu je, teman. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak 12 senarai, tuan-tuan, senarai yang paling unik adalah senarai yang ke-12. Kerana satu-satunya senarai yang ayat yang kedua. Tuan-tuan, yang lain tadi ayat pertama, tuan-tuan, dia ayat kedua. Dan tuan-tuan, uniknya, tuan-tuan tolong teka. Kalau yang lain tu ada dengung, ada satu, tuan-tuan rasa ni dengungnya ada berapa, tuan-tuan? Tuan-tuan tolong teka, tuan-tuan. Ain sin qaf, agak-agak dengungnya ada berapa? Agak-agak dengung ada berapa kali dengung tak pada ain sin qaf? Ya, Puan Asma ada 6. Oh, dia tak boleh sampai 6, banyak sangat. Ain sin qaf, ain 6 harokat, sin 6 harokat, qaf 6 harokat. Ada berapa tempat dengung? Okey. Tolong komen, teman. Ain sin qaf ada berapa tempat dengung? Jawapannya, teman, ada. Alamak, saya nak tunggu jawapan. Tak ada jawapan lah, teman. Jawapan ada 2, teman. Ada dua. Iaitu ain ke sin. Sin ke qaf. Kalau yang lain, lam ke mim je kan? Okey, yang ni ada 2. Ain ke sin ke qaf. Alah, tak sempat 789. Okey, teman. Puan Asyah, silakan ambil 789. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Okay, saya patah balik ayat kedua. Jom. Bagaimana nak bunyikan dia? Ain sin qaf. Tuan-tuan tolong komen. Agak-agak, tuan-tuan, nak baca ain sin qaf tu, tuan-tuan, berapa harkat jumlah kesusahan? Tolong komen, tuan-tuan. Agak-agak nak bacakan ain sin qaf, kita perlukan berapa harkat, tuan-tuan? Tolong komen. Last sebelum kita bersurat. Okey, ada yang kata 22. Okey, ada yang kata 18. Lagi, ada yang kata 22. Cantik. Ada yang kata 18, 22. Cantik lagi. Dua pilihan tu je, teman. Okey, lagi yang jawapan lain ada tak? Ada yang kata 20 ke tak ada ke? Okey, tuan-puan, jawapannya ain sin kif, ain 6 harokat, sin 6 harokat, qaf 6 harokat. Tuan-puan jangan lupa dengung 2 harokat, ain ke sin 2 harokat, sin ke qaf 2 harokat. Maka jumlahnya, tuan-puan, adalah 22 harokat. Tanda yang 22 harokat. Nanti hadiah, tuan-puan, disebabkan ini kelasan terakhir, hadiah tuan-puan minta pada Ilyin, tuan-puan. Saya tak tahu lah hadiah Ilyin bagi apa, tuan-puan. Pasal dapat betul kira, tuan-puan. Okey, alhamdulillah, teman. Alhamdulillah, tahniah, tuan-puan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selesai sudah pembelajaran kita tentang mad 6 harakat. Teman-teman, sama-sama tarik nafas. Hembuskan. Dari saya, tuan-tuan, tarik nafas. Hembuskan. Okey, teman-teman, sebelum kita bersurah baca doa, tuan-puan, silakan, tuan-puan nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Tentang mat 45 dengan 6 harakat. Persamaan mereka ada tanda misai. Perbezaan mereka, mat 45 ni mesti ada partner. Mat 6 harakat,
dia ada apa? Dia tak ada partner. Misal saja. Dan perbezaan mak 6 akad pula dia ada yang dengung-dengung macam mak 5 6 akad, 4 5 akad tak ada dengung tuan. Yang dia ada dengung. Dan dengung pada mak 6 akad tuan tak nampak. Tahu-tahu kena dengung je tuan. Kalau nak nampakkan dia kena eja. Tapi tuan saya untuk umrah tajid saya tak adalah nak tunjukkan tuan ejaan huruf dia tuan. Ini tuan pening. So kami dah bagi dengan senarai 12 huruf 12 tempat tuan tanda dalam Quran tuan dengung je lah. Tu. So lam ke mim dengung, ain ke sin dengung, sin qaf dengung, itu je tuan. Kalau tak kena eja ain ya nun, sin ya nun, so lagi banyak tuan. So untuk hilangkan pening tuan tandakan senarai tersebut insya-Allah. Menggemban tuan insya-Allah. Okey tuan, ada tak soalan? Ustaz, saya soalan boleh? Silakan Pak Asma. Nama saya Asma Fuad. Okey. Saya nak tanya bahagian surah Al-Ahzab. Surah apa tuan? Ayat ke 66 dengan 67. Okey, jom teman kita buka sekali sama-sama. Muka surat 66 dan 67, okey. Yang mana tu puan? Muka surat 427. Oh, 427. Oh, ingat muka surat 66 dah. 427. Surah Al-Ahzab, muka surat 427. Ayat yang ke 66 dengan 67. Okey, 66 67. Penghujung ayat tu ke puan? Ya, ya. Okey, cantik. Okey. So, jadi soalan puan apa? Maksudnya nak baca macam mana ke? Ya, betul Ustaz. Okey, cantiknya. Okey, terima kasih Puan Asma. Okey, teman-teman, ini special. Dalam pembelajaran kita taklah termasuk teman pasal ini adalah dalam tajuk bacaan-bacaan yang agak unik dalam Quran. Okey, teman-teman, saya kongsikan. Terima kasih teman. Dan yang best teman, bagusnya teman, soalan ni teman, walaupun kita rasa yang tanya tu nak belajar, rupanya teman, yang tanya tu pun memberi bantu kita untuk faham. Okey, teman-teman. Sebelum tu, teman nampak tak? Yang teman tolong komen, dapat tak ayat tersebut? Wa ta'na rasula fa adalluna sabila. Kalau dapat komen dapat teman. Dapat tak ayat tersebut? Muka surat 427 ayat 66 dan 67 penghujung ayat. Kalau dapat komen dapat teman? Dapat. Okey, Pak Asia dapat. Dapat. Okey, cantik. Komen teman. Okey, cantik. Saya risau nanti saya terang-terang tuan tak dapat ayat tu. Okey. Cantik teman. So teman, dalam Al-Quran ni tuan ada dua jenis alif. Okay. Jenis alif yang ada ni, teman yang bersambung. Satu alif yang begini, satu lagi alif yang bulat kecil. Okey. Teman, tolong komen. Adakah yang di whiteboard ni clear, teman? Di whiteboard saya ni clear tak? Satu lonjong sikit, satu dia bulat yang kecil sikit. Tapi kedua-dua yang bersambung. Clear tak? Kalau clear, komen clear, teman. Clear, okey. Itu yang pertama. Okey, jom teman. Sekarang ni, saya nak tunjukkan teman, bagi nak bezakan kedua-dua ni. Kedua-dua ni. Okey. Okey, tuan-tuan tengok. Okey. Wa ata'na rasula. Okey. Tuan-tuan pasal tak selepas wa ata'na rasula ada waqalu. Tuan-tuan pasal tak waqalu alif yang ada bulat tapi kecil. Wa ata'na rasula bulatnya besar, lebih jelas. Lonjong sikit. Saya nampak Puan Ubaidah dah anggut dah. Dapat beza Puan Ubaidah? Okey, yang lain saya tak nampak anggut lagi. Puan Azhar okey Dapat beza yang buka video saya boleh tahulah. Okey. Puan Fauzia, okey, dua orang ada buka video. Okey. Yang lain teman dapat tak beza? Puan Sitino ada diamond. Oh tak, diamond kita tak belajar diamond. Diamond nanti kalau ada khas tambahan nanti ada belajar diamond. Ini bukan diamond. Okey, teman jom saya ulang. Tuan komen wa ta'na rasula bulatnya tu clear. Wa qalu bulatnya kecil sikit. Tuan kalau dapat beza komen dapat. Dapat beza komen dapat. Dapat ya, teman. Okey, dapat. Ya, teman setuju tak? Kalau setuju komen setuju ya. Wa ata'na rasula. Teman tengok whiteboard. Wa ata'na rasula dia menggunakan alif yang lonjong clear tu A. Wa qalu B. Teman setuju tak? Setuju ya? Okey. Tuan tengok pada penghujung ayat 67. Fa adalluna sabila. Sabila A. Wa qalu tu B. Okey. Dapat ya? Okey. So teman, ringkasan dia teman, saya buat ringkasan dia. Okay. Sambung berhenti. Teman ni S.
S sambung B berhenti. S sambung B berhenti. Okay? Saya ulang teman. S sambung B berhenti, S sambung B berhenti. Okey. Kalau tuan jumpa alif yang A ni tuan, yang dia lonjong jelas macam wa ata'na rasula fa adalluna sabila. Bila sambung tuan, bila sambung tuan ya. Mana whiteboard saya ni tuan. Okey, bila sambung tuan jadi pendek. Bila berhenti dua harakat. Okey. Kalau yang B ni pula macam waqalu. Yang ni tuan memang sambung ke berhenti tidak wujud. Tidak wujud dalam bacaan. Memang tak wujud. Okey, so macam mana nak cara bacaannya jom tuan saya tunjuk. Okey. Yang ni, yang A ni. Wa ata'na rasula. Saya ulang. Wa ata'na rasula. Kenapa dua harakat? Kerana dia berhenti. Kalaulah tiba-tiba dia ngada-ngada nak sambung, contoh kan teman, siapa yang sambung baca sambung, yang ngada-ngada teman. Okey. Siapa yang baca sambung, tiba-tiba nak baca sambung, wa ata'na rasula wa qalu la wa qalu. Kenapa pendek? Kerana sambung. Alif tersebut tak berfungsi. Boleh ya? Okey. Tapi tuan tengok pada wa qalu. Tuan tengok pada wa qalu. Wa qalu lalu ni tuan, dah tersasul dah tuan. Wa qalu tuan jadi. Okey, tadi ada lampu kan. Okey, ni clear tak tuan? Clear tak? Clear, okey. Wa qalu tuan, wa qalu dia guna alif yang B ni kan, yang kecil bulat ni. Dia memang tak wujud sambung ke berhenti. Wa qalu rabbana, itu bunyi dia. Kalau berhenti, wa qalu sama je tuan. Tak ada baca wa qalu ke, tak ada. Memang alif tersebut tak berfungsi. Tapi kalau yang A ni, tuan sekurang-kurangnya kalau bila berhenti dia dua harakat. Yang B ni memang langsung tak wujud. Boleh ya? Okay, jom teman. Itu yang 66. 67 teman tengok. Fa adalluna sabila. Dua harakat. Kenapa? Berhenti. Okay, nampak teman? Okay, teman. Mana lagi alif yang bulat kecil? Tuan tengok ayat 69. Ya ayyuhallazina amanu. Tuan tolong tengok 69. Ya ayyuhallazina amanu. Tuan tolong komen. Nampak tak? Amanu tu ada bulat kecil alif. Ada tak? Ada kan? Terima kasih Puan Uda, Puan Ubaidah, Puan Azhar dan Guk tu. Guk tu saya nampak lah. Okey, okey, jangan pasal tuan-tuan. Amanu tu tuan-tuan, baca dua harakat. Bila amanu, bunyi amanu bila berhenti. Sambung pun amanu juga. Tak ada amanuwa. Alif yang ada bulat kecil tu memang tak berfungsi. Teman-teman, yang berfungsi ni, yang A ni. Bila berhenti. Yang A ni. Bila berhenti. Ini teman-teman, okey. Nampak ya? Dia banyak kat sini tuan. Jom saya bagi contoh. Dalam surah Al-Kahfi ni contohlah, dia agak banyak juga, tapi ni tuan faham konsep cantik lah. Surah Al-Kahfi, jangan teman. Al-Kahfi ayat okey, tuan buka 298 surah Al-Kahfi, buka kejap tuan. 298 surah Al-Kahfi. Tuan okey ke kita teruskan ni? Boleh ya? Boleh lagi teman? Tantang nanti tahu-tahu tuan dapat habis ni terus solat asar. Okey. Tapi insya-Allah kalau ada soalan saya sambunglah, kalau ada soalan kita habislah teman ya. Jadi tuan rasa-rasa nak balik cepat, jangan tanya soalan teman-teman. Rasa-rasa boleh tahan lagi tanya soalan. Okey teman, jom. 298. Tuan tengok ayat yang ke-38 baris kelima daripada atas, lakinnahu wallah. Okey teman, lakinnahu wallah. 298 baris kelima daripada atas, lakinnahu wallah. Nampak tak ada alif bulat? Tapi bulatnya bulat yang A. Besar sikit. Nampak kan? Lakinnahu wallah. Nampak kan? Okay, so tuan, kalau sambung macam mana? Lakinnahu wallah. Nah tu pendek. Pasal apa pendek? Sambung. Kalau berhenti, lakinna. Barulah nah tu dua harakat kalau berhenti. Tapi jaranglah kita berhenti kat situ tuan. Baru nak mula baca dah berhenti. Teruk sangat nafas tu kan. Tu baru nak mula baca. Okey. Itu ayat 38. Tuan sambung ayat 39. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Tuan akan jumpa. In tarani ana aqal. Jumpa tak tuan?
Jumpa cantik. Saya nampak tuan-tuan buka video angguk je. Jumpalah tu. Cantik. Jumpa ya? Ana aqal. Kenapa pendek? Kerana sambung. Tiba-tiba tuan-tuan dah berhenti pada billah. La quwwata illa billah. Dah berhenti. Nafas tuan-tuan pendek. Nak berhenti juga lagi. Intarani ana. Dua harakat kalau berhenti. Tapi tuan-tuan itu bulat yang A ni lah yang lebih jelas. Kalau bulat yang kecil tu tuan-tuan memang tak wujud dalam bacaan. Mana bulat yang kecil? Contoh bulat yang kecil dalam ayat kat sini. Kalau tuan-tuan jumpa, beritahu ya. Kalau boleh muka yang sama. Ada tak jumpa? Jumpa. Tak ada lah tuan-tuan. Bulat yang kecil sikit tu tak ada. Saya tak jumpa pula. So senang cerita, ini yang teman. Yang penting bulat yang lebih besar. Berhenti dua harakat. Yang kecil sikit tu memang tak wujud dalam bacaan. Bila sama tu pun penting. Alhamdulillah. Okey, Puan Asma macam mana? Adakah membantu Puan Asma? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Asma. Okey, jom silakan teman. Ada nak tanya soalan lagi tak? Ustaz, Silakan Puan Sabrina. maknanya yang B tu, bulat kecil tu, dia ada dalam tulisan. Tapi kita tak baca. Betul. Betul. Dalam tulisan tuan-puan, memang ada. Dia cuma tak wujud dalam bacaan. Okey, tuan-puan, boleh saya tahu, Puan Sabrina pakai Quran yang ada warna kelabu tak? Ada tulisan kelabu, ada tak? Puan Sabrina. Okey, tuan-puan tolong komen. Berapa ramai antara tuan-puan yang ada pakai Quran yang ada tulisan kelabu? Kedua-dua ni tuan-puan, warna kelabu. Bermaksud dia tak wujud dalam bacaan. Cuma special untuk yang A ni, dia akan wujud menjadi dua harakat dalam bacaan bila berhenti je. Yang ini memang dalam bacaan memang tak wujud. Tuan-tuan tolong komen siapa yang pakai Quran warna kelabu? Sekejap saya tengok mesej. Okey, ada tak yang pakai Quran warna kelabu? Maknanya Ustaz, kita kena berhati-hati lah ya. Kalau kita tengok Betul. kalau kita tengok kelabu, bermaksud tak baca. Betul? Betul. Tapi Puan Sabrina ada Quran warna kelabu ke? Yang tulisan warna kelabu ada tak? Tak. Tak apa. Kalau tak ada tak apa. Macam saya pun tak pakai Quran yang ada warna-warni tau. Jadi yang penting kalau jumpa ni terus tak wujud. Tak wujud. Yang ni je kita elak. Yang ini memang banyak dalam Quran. Tapi memang tak abaikan. Tak wujud. Abaikan yang ni. Yang ni bila berhenti jadi dua harakat. Biasa ramai confuse yang ni. Okey. Okey, terima kasih Mas Sabrina. Okey teman. Ada lagi tak soalan? Silakan siapa nak tanya. Tak ada ya teman? Alhamdulillah. Tak ada ya? Okey, jom teman. Kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, sebelum saya serahkan semula pada Puan Fida, terima kasih banyak tuan-tuan atas komitmen masa, tenaga tuan-tuan untuk sama-sama kita belajar mudah tajwid pada hari ini, fokus pada mat pad atau 5 harakat dan 6 harakat. Alhamdulillah tuan-tuan, tambahan adalah kita belajar daripada soalan sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Yang pertama, terima kasih atas komitmen masa dan tenaga. Yang kedua tuan-tuan, terima kasih pada Engine Space atas kepercayaan dan jemputan untuk saya kongsikan mudah tajwid. Moga jika tak banyak tuan-tuan, adalah sedikit manfaat pada tuan-tuan dalam proses kita upgrade bacaan Quran. Dan tuan-tuan yang ketiga, sempena masih semangat tahun baru ni tuan-tuan. Tahun lepas bila tuan-tuan? Tahun lepas kemarin tuan-tuan. Semalam baru tahun baru tuan-tuan. So mungkinlah ada azam baru tuan-tuan. Biasanya awal tahun ni azam dia lain macam tuan-tuan. So ada azam baru dan salah satu azam tu mungkin adalah
untuk kita improve bacaan Quran kita. Moga Allah makbulkan dan memudahkan untuk kita capai azam tersebut. Dan insya-Allah moga kita terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu saja teman, saya serahkan semula kepada Puan Fida, urus daripada Ilyas. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Puan Fida tak dapat, dah terpaksa left awal tadi sebab ada hal. Saya akan sambung. Boleh ke sebelum kita nak akhiri kelas terakhir kita untuk hari ini, boleh ke kita ambil gambar dengan Ustaz? Sebagai untuk next class, nanti akan ada lagi insya-Allah. InsyaAllah. Kita ambil gambar dulu Satu, siapa yang sudi nak buka kamera boleh buka Yang ready ke? 1, 2. 1, 2, 3. Sekejap, ada ramai yang nak buka kamera. Dah, bagi dia orang buka dulu. Okey, buka dulu. Okey, sudah saya ambil gambar Tuan-tuan sekejap ya. Sebelum ambil gambar tu, yang nak make up sempat tak make up tu? Sampai yang asal ni. Nak solat asar dah. Bawa kat hospital. Okey, tak apa. Okey, saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada Ustaz Arif kerana sudi mengajar kami tentang tajwid dan bacaan yang betul baca Al-Quran. Saya hope kita akan berjumpa lagi next class. Cuma yang untuk program ni, ini yang terakhir. Kita dah bersama dengan Ustaz Arif 6 kelas kan daripada Julai sehinggalah dah masuk tahun baru. Sepatutnya Disember hari tu, tapi sebabkan kekangan ada banjir, kita postpone sikit je. So hope tahun ni macam Ustaz Arif tadi bagi nasihat dan sangat-sangat bermanfaat. So kami harap akan dapat jumpa lagi Ustaz Arif dan akan belajar lagi lebih mendalam bersama Ustaz Arif lagi. Terima kasih Ustaz dan terima kasih semua yang sudi, yang join kami daripada kelas 1.0 dah ke 6.0. Kita hope kita akan berjumpa lagi di masa akan datang dengan kelas Ustaz Arif tahun ini Okey, ada yang tulis itu, teruskanlah buat kelas dengan Ustaz Arif. InsyaAllah memang plannya begitu. Cuma lepas ni kita akan buat lebih intensif. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Arif kerana sudi mengajar. Bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.